Pada dasarnya, hukum melabur saham adalah harus, namun ianya mestilah disandarkan kepada beberapa syarat. Antaranya, wajib melabur di dalam pelaburan yang patuh syariah. Kerana pelaburan yang tidak patuh syariah ditakuti mengandungi unsur-unsur seperti riba, gharar dan sebagainya yang wajib bagi seseorang individu Muslim untuk menjauhinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli ataupun berniaga dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan larangan bagi orang Islam untuk beramal dengan perbuatan riba, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan balasan serta azab yang pedih bagi mereka yang melanggarnya. Sehingga 23 November 2020, sejumlah 715 saham bersamaan 79% saham yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah patuh syariah. Bagaimanakah status saham patuh syariah di Bursa Malaysia ditentukan? Apakah kriteria untuk penetapan sesuatu saham di Bursa Malaysia itu patuh syariah ataupun tidak? Jom kita tengok video ni. Majlis Panel Syariah Suruhanjaya Security telah ditubuhkan pada bulan Mei 1996 untuk menasihati Suruhanjaya mengenai hal-hal syariah yang berkaitan dengan pasaran modal Islam. Ahli-ahli Majlis Penasihat Syariah merupakan individu yang berkelayakan yang boleh mengemukakan pendapat dalam hal-hal syariah dan mempunyai pengalaman yang luas dalam pemakaian syariah, terutamanya dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam. Hari ini terdapat pelbagai produk pasaran modal bagi pelabur Muslim yang hanya ingin melabur dan urus niaga dalam pasaran modal Islam. Apakah kriteria penentuan sesuatu saham itu patuh syariah ataupun tidak? Perkara yang paling penting untuk menentukan sesuatu saham itu patuh syariah ataupun tidak adalah bergantung kepada aktiviti utama perniagaan syarikat tersebut. Aktiviti utama ataupun core business menjadi kayu ukur pertama sama ada saham syarikat tersebut patuh syariah ataupun tidak. Sekiranya aktiviti utama syarikat tersebut dengan jelas melanggar syariah Islam, maka dengan automatik saham syarikat tersebut dikategorikan sebagai tidak syariah. Sebagai contoh, syarikat Carlsberg, Genting, Sport Toto yang jelas terlibat di dalam perjudian dan arak secara sendirinya tidak layak disenaraikan sebagai saham patuh syariah. Aktiviti utama yang diperhatikan untuk sesebuah syarikat adalah seperti berikut. Adakah syarikat terlibat dalam perjudian? Adakah syarikat menghasilkan bahan-bahan atau produk yang haram di sisi syariat Islam seperti produk perjudian, minuman arak, produk berasaskan babi dan produk sembelihan yang tidak mengikut syariat Islam? Menjual atau memperdagangkan bahan-bahan yang jelas haram dalam Islam. Adakah syarikat menawarkan khidmat kewangan yang melibatkan riba dan berkaitan dengan riba? Insurans konvensional? Aktiviti yang berkaitan dengan hiburan yang tidak dibenarkan di dalam Islam seperti perjudian, kelab-kelab hiburan yang menghidangkan arak dan maksiat dan sebagainya. Menghasilkan atau menjual rokok dan tembakau untuk menghasilkan rokok dan produk-produk yang berkaitan dengannya. Saham yang didagangkan di dalam sekuritis yang tidak syariah, dan apa sahaja aktiviti yang disahkan tidak dibenarkan oleh hukum syariat. Majlis Penasihat Syariah juga mengambil kira sumber pinjaman syarikat. Adakah daripada bank yang mengamalkan riba ataupun tidak, dan berapa jumlah hutang riba yang dibuat oleh syarikat. Jika melebihi 30% daripada jumlah hutang syarikat, maka syarikat tidak layak untuk disenaraikan sebagai saham patuh syariah. Sekiranya salah satu daripada cabang perniagaan syarikat terlibat dalam aktiviti yang tidak patuh syariah, maka Majlis Penasihat Syariah boleh menentukan sama ada adakah hasil keuntungan atau hasil syarikat daripada cabang tersebut melebihi 5% atau 20% daripada cabang perniagaan tersebut. Bagaimana kita nak tahu sama ada saham itu patuh syariah ataupun tidak jika kita lihat di skrin platform? Sekiranya anda menggunakan platform
daripada mana-mana broker saham, terdapat tanda bulat kecil pada sebelah nama saham syarikat yang anda kaji atau ingin beli yang menandakan bahawa saham syarikat tersebut patuh syariah. Itu adalah tanda khas untuk anda mengenal pasti secara terus saham yang telah pun dikaji dan diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah sebagai saham patuh syariah, dan anda tidak perlu lagi risau dan ragu-ragu tentang status saham tersebut. Adakah status patuh syariah boleh berubah? Majlis Penasihat Syariah akan mengadakan kajian setiap 6 bulan sekali untuk penetapan patuh syariah ke semua saham-saham yang tersenarai di Bursa Malaysia. Sekiranya sesuatu saham yang sebelum ini berstatus patuh syariah tetapi disebabkan berlakunya perubahan kepada aktiviti utama syarikat atau syarikat terlibat dengan riba selepas status patuh syariah diberikan sebelum itu, maka syarikat akan dikeluarkan daripada senarai saham patuh syariah. Oleh yang demikian, wajib bagi setiap pelabur Muslim untuk melaburkan wang mereka di dalam pelaburan yang patuh syariah agar tidak tergolong dalam golongan yang mereka dijanjikan azab pedih lagi menyeksakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Seperti yang kita sedia maklum, Bursa Malaysia telah melancarkan platform pelaburan patuh syariah sepenuhnya yang pertama di dunia. Kenapa pentingnya pemilihan saham yang patuh syariah ni? Ni kerana tuan-tuan, terdapat hadis Nabi yang mengatakan bahawa setiap daging yang tumbuh dan membesar daripada sumber yang haram, maka api nerakalah yang selayak baginya. Maka sebaiknya, duit pelaburan dan keuntungan yang kita perolehi daripada pelaburan saham yang dibuat mestilah bebas daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah yang boleh memasukkan kita ke dalam neraka. Biarlah urusan dunia kita menjadi sebab untuk kita berjaya di akhirat dan akhirnya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Magna sungguh.